Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada perkara yang panas, ada isu yang panas. Di tengah-tengah banyak yang bercerita tentang hubungan di antara PHBN. Sebelum ini di Negeri Sembilan, yang terbaru pula di Johor. BN, PH dikabarkan ingin bergerak solo dan sama-sama ingin bertanding di semua kerusi. Jadi banyaklah cerita kita dengar. Jadi pada akhirnya persoalan yang paling utama adalah bagaimana hubungan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Mungkin di Johor mereka tidak bersama-sama, tapi seperti yang kita tahu, Pakatan Madani Negeri Sembilan dikekalkan. Jadi hello semua, salam sejahtera. Sebentar saya ingin kongsi kepada Anda tentang satu produk yang sangat istimewa dan satu produk yang hanya satu-satunya ada di dunia, yaitu terapi imun ataupun transfer factor for life. Kepada Anda yang mempunyai penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi, masalah jantung, gastrik, gout, autoimun, penyakit kulit, dan apa saja masalah kesehatan Anda, saya ingin memperkenalkan kepada Anda satu produk untuk mendidik sistem imun, menjaga sistem imun kita, dan menjadikan sistem imun kita ini bijak, pandai melawan penyakit. Transfer factor, terapi imun, bukan ubat. Terapi imun tidak menyembuhkan penyakit, tetapi terapi imun adalah untuk sistem imun badan Anda. Kepada Anda yang mempunyai masalah kesehatan, Anda perlu mendidik sistem imun Anda. Anda perlu menjadikan sistem imun badan Anda kuat untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Terapi imun untuk mendidik sistem imun badan, dan sistem imun badan Anda yang akan melawan penyakit-penyakit tersebut. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Bagaimana pula di Johor? Setelah disahkan bahawa PH juga akan tanding semua kawasan di Johor, Negeri Sembilan, Selangor, semua kawasan Pulau Pinang, Pahang dan semuanya, jika runding dengan baik demi politik stabil, saya banyak bersabar sebenarnya, tapi kamu pilih untuk tempur, apa pilihan saya? Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui maklumat yang saya terima daripada Malaysia Gazette. Jadi pada akhirnya, yang terbaru, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, saya kongsikan kepada Anda satu maklumat yang saya terima, yang saya lihat di Harapan Daily bertarik 18 Mei 2026. Maafkan saya, Anwar menghadap Sultan Ibrahim di tengah desas-desus pilihan raya. Adakah selepas Anwar menghadap yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim, akan ada selepas ini pembubaran parlimen ataupun PHBN akan berpecah? Adakah Anwar sebagai PM akan mengumumkan kerajaan perpaduan akan dibubarkan? Adakah PHBN akan berpecah? Adakah pilihan raya umum ke-16 akan diadakan dalam waktu yang terdekat ini? Walaupun kita tahu tarikh PRU16 adalah pada 2027. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hadir sama Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara. Pertemuan Perdana Menteri bersama Seri Paduka Baginda berlangsung di Istana Negara Kuala Lumpur. Pertemuan menghadap Anwar itu ketika desas-desus pilihan raya umum semakin hangat diperkatakan. Semalam Anwar memberi bayangan PH sedia menghadapi pilihan raya di seluruh negara sekiranya hubungan dalam kerajaan perpaduan terus diganggu atau ada pihak memilih untuk bertembung secara terbuka. Dalam ucapan penutupan di Convention PH, Anwar menegaskan gabungan itu tidak gentar dengan ancaman politik dan mempunyai pengalaman panjang berdepan tekanan serta pengkhianatan. Kalau betul mereka memilih untuk lawan, kita akan bertanding habis-habisan, katanya disambut sorakan gemuruh hadirin. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah desas-desus pilihan raya, Anwar menghadap Sultan Ibrahim. Jadi apa yang berlaku selepas ini?
Adakah pilihan raya sama ada di PRN yang terdekat Melaka Johor, dan juga pilihan raya umum yang terdekat yaitu pada PRU 16. Adakah di sini PHBN akan bergerak solo, dan pada akhirnya kita menantikan keputusannya siapa yang akan menang di akhir pilihan raya itu nanti. Jadi berkaitan isu ini, Anda rasa apa yang akan berlaku? Anda boleh komen di bawah. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara yang saya hormati semua. Mungkin ada yang berpendapat Anwar sudah hilang sokongan. PHBN akan berpecah tidak lama lagi. Kerajaan perpaduan tidak akan bertahan. Pasti ada yang berpendapat begitu. Saudara-saudara, pasti ada juga yang berpendapat bahwa Anwar adalah Perdana Menteri yang terbaik setakat ini dan tidak ada pengganti Anwar setakat ini. Dalam satu perkongsian saya kongsikan kepada Anda tulisan daripada FB The Real Neruism. Anda boleh lawat FB The Real Neruism. Analisis Anwar semakin hilang kawalan. Pilihan raya mengejut akan berlaku tak lama lagi. Pada awal April, Anwar berkata bahwa beliau tidak akan mengadakan PRU dalam tempo 1 atau 2 bulan akan datang. Ketika itu saya berkata bahwa hakikat beliau terpaksa menyatakan bahwa pilihan raya tidak akan diadakan dalam masa terdekat sebenarnya adalah petanda bahwa pilihan raya memang akan diadakan tidak lama lagi. Baru 3 atau 4 hari lalu juru cakap kerajaan Fahmi Fadzil berkata Anwar tidak memberi sebarang petunjuk bahwa beliau mahu mengadakan pilihan raya dalam masa terdekat. Mengulas kenyataan Fahmi, saya berkata bahwa soal bila pilihan raya diadakan bukan lagi di tangan Anwar. Anwar tidak mempunyai majoriti 23, malah majoriti muda di parlimen pun tidak. Beliau bergantung kepada parti-parti luar seperti BN, Sabah dan Sarawak untuk mendapatkan minimum 50% sokongan di parlimen. Lebih buruk lagi, parti dan gabungannya sendiri, PKR dan PH, bersedia untuk menarik sokongan terhadap kepimpinannya. Malah menarik sokongan daripada partinya sendiri. Itulah yang dilakukan hari ini oleh 2 ahli parlimen PKR, Nik Nazmi dan Rafizi Ramli, apabila mereka memaklumkan bahwa mereka menyertai parti baru. Pada 12 Julai nanti pula DAP kelihatan hampir pasti akan menarik balik sokongan terhadap pentadbiran Anwar. DAP kini dihentam kiri dan kanan oleh penyokong mereka sendiri kerana menyokong Anwar yang dianggap memalukan diri sendiri dan merendahkan maruah mereka. Walaupun DAP merupakan komponen terbesar PH, mereka kurang diberikan jawatan yang penting dalam kerajaan perpaduan berbanding parti seperti UMNO yang bukan saja kurang memberi sokongan kepada kerajaan perpaduan, malah secara terbuka bersikap antagonistik terhadapnya. BN Johor mengumumkan bahwa mereka akan bertanding di semua kerusi pilihan raya negeri Johor akan datang. Seolah-olah mereka langsung tidak menghargai kerjasama mereka dengan PH dan hanya sekadar menantikan peluang untuk memutuskan hubungan mereka dengan PH. Sebelum ini pula 14 adun UMNO di Negeri Sembilan coba menjatuhkan kerajaan pimpinan PH di negeri itu, sedangkan DAP memiliki 11 kerusi dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi saudara-saudara, berkaitan tulisan ini Anda boleh lawat FB The Real Neruism. Apa pendapat Anda setelah Anda mendengar, dan juga apa yang Anda boleh berikan setelah Anda melawat tulisan daripada FB. Adakah Anda setuju Anwar akan hilang sokongan tidak lama lagi? Bukan saja di peringkat persekutuan, bahkan di peringkat negeri. Apa komen Anda? Salam sejahtera, saya ingin memperkenalkan kepada Anda sebentar tentang beberapa buah buku yang saya ada tampal di sini. Ada buku Anwar Triumph, Anwar Penjara ke Istana, dan Nokta Sebuah Penantian, serta buku Mahathir Paradise Lost. Jadi ini adalah antara buku yang saya rekomen kepada Anda untuk baca sekiranya Anda ingin mendapatkan maklumat lebih tentang strategi politik Mahathir dan Anwar, perjalanan sejarah politik naik turun Anwar Ibrahim dari penjara ke Putrajaya, dan bagaimana Anwar karirnya di dalam politik. Jadi ini adalah beberapa buku yang saya rekomen kepada Anda untuk
beli dan baca. Buku ini sangat best.